Jadi kita akan mengetahui lebih lanjut lagi mengenai dengan wawancara yang akan kita bawakan pada hari ini. Dua tetamu undangan kita yang sudah pun bersedia. Ya, jadi kita terus saja memperkenalkan tetamu undangan kita, dan sebelah sisi kanan saya iaitu Yang Mulia Puan Malai Didi alias Sharifah Adila Surya binti Malai Haji Abdullah, iaitu merupakan timbalan yang dipertua dan ketua pegawai eksekutif Semata Brunei, dan bersama dengan kita juga iaitu Yang Mulia Puan Hana Adibah binti Haji Awang, iaitu jurulatih kanan Semata Brunei. Assalamualaikum Puan. Salam. Alhamdulillah, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Selamat menunaikan ibadah puasa pada hari ini. Terasa kita telah pun melangkah 22 Ramadan ya. Baik, Puan, kita juga ingin mengetahui lebih lanjut lagi mengenai dengan Hari Autism Sedunia ataupun autisma. Jadi apa sebenarnya autisma ini dan siapakah Semata Brunei ini? Okey. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih kerana menjemput kami. Jadinya dalam kata yang lebihnya kata orang simple, autisma ini adalah satu neurodevelopmental disorder lah, di mana mereka yang menunjukkan ciri-ciri yang berlainan dari kecil daripada kanak-kanak yang biasa. Jadinya seperti kanak-kanak yang ada autisma ni, kalau dari kecil mereka ada banyak tenaga, hyperaktif, mereka tidak ada fokus ataupun kurang perhatian kepada barang-barang, dan dilihat secara nakal sebenarnya, tapi sebenarnya bukan. Jadinya autisma ini banyak orang salah anggap ataupun salah informasi. So Persatuan Semata Brunei adalah persatuan sokongan ibu bapa untuk memberi dan keluarga yang mempunyai anak-anak autisma, di mana kami punya peranan adalah memberikan bukan sahaja sokongan dari segi mental dan sokongan emosi, tapi juga sokongan secara program untuk menangani masalah-masalah yang baru saya sebutkan tadi, yang di mana kanak-kanak ini dilihat secara sukar untuk dijaga ataupun diajar. Kami memberikan program yang secara struktur, yang konsisten dan rutin, di mana sokongan itu berterusan dari kanak-kanak hingga dewasa. Saya punya penuntut adalah sekarang ini yang paling tua adalah 41 tahun. Dan di mana ia ikut program employment. Kami punya pekerjaan vocational dan pra-vocational, di mana juga kami memberikan juga sokongan dalam macam-macam bentuk, secara khususnya integrasi kepada komuniti. Jadinya kami juga selalu membawa kanak-kanak dan anak dewasa ini keluar, menunjukkan keupayaan mereka, bukan sahaja mereka punya ciri-ciri yang dilihat ganjil, tapi menunjukkan kepada komuniti yang mereka ini wujud di komuniti, dan inilah secaranya kami persatuan memainkan peranan menjadikan komuniti Brunei Darussalam inklusif. Itu dia antara penjelasan boleh kita ni ikuti mengenai dengan autisma ni ataupun siapakah Semata Brunei. Nanti kita akan berbincang lebih lanjut lagi mengenai ini, dan juga mungkin kita akan tanyakan kepada Puan Hana. Jadi kita akan bersama dengan Puan Hana Adibah. Jadi puannya mengenai dengan sambutan hari ini itu Hari Kesedaran Autisme Sedunia. Jadi apakah tema bagi Hari Kesedaran Autisme Sedunia ini, dan juga apakah yang dilakukan oleh Semata Brunei sempena tema tersebut ni? Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So pertama sekali, pada setiap tahun pada 2 hari bulan April di seluruh dunia dan juga Semata Brunei sarankan semua orang ramai untuk memakai warna kuning, yang macam yang kita ni pakai pada hari ini, untuk memaparkan sokongan tani untuk our individuals with autism lah. So tema pada tahun ini ialah moving from surviving to thriving. So yang kami mau highlight is the word thriving, iaitu bermaksud dengan berkembang maju. So according to United Nations, in order for us to let our individuals with autism to thrive atau berkembang maju, is for us to mengambil langkah untuk mencapai SDGs, iaitu Sustainable Development Goals, di mana salah satunya ialah quality education,
atau pendidikan berkualiti, di mana cara semata memastikan yang our individuals with autism ini mendapat quality education, di mana mereka juga berhak untuk ada access to quality education, is that we don't limit the education, the type of education that they have access to. And ini termasuk Islamic education. So sempena sebagai contoh, pada bulan Ramadan ini Semata Brunei ada memperkenalkan program baharu, iaitu lawatan sambil belajar ke masjid berdekatan, di mana di masjid itu kami memperkenalkan ke anak-anak kami seperti aktiviti seperti cara-cara berwudu, cara-cara solat, dan juga mengenali huruf-huruf hijaiyah. So inisiatif ini tujuannya ialah untuk menunjukkan bahawa individuals with autism itu pun boleh thrive in this aspect. So this program is dikendalikan setiap minggu 2 kali pada setiap hari Rabu dan Sabtu selama 1 jam. Kalau tadi Puan ada mengatakan dengan melatih mereka, mengajar mereka berudu, melawat di masjid, sebenarnya ada aktiviti mereka ini yang boleh kita ni saksikan ya, khususnya kepada penonton. Kita ni memang mengetahui juga anak-anak autism ini memang mempunyai berbagai karakter, dan inilah yang mereka berikan pendidikan kepada anak-anak autism. Ini adalah salah satu antara tujuannya apa ni Puan? Salah satu tujuan untuk memastikan mereka seperti yang saya cakap, peranan Semata Brunei adalah juga memberikan inklusiviti ke komuniti kan. Tetapi dalam bidang keagamaan ini sering kata orang tidak dilihat secara masjid. Jadinya saya ada 3 orang anak autisme. 2 daripadanya adalah lelaki. Dan saya sebagai seorang ibu ingin merasa membawa anak ke masjid, tapi takut dengan karena mereka kerana tidak faham apa akhlak dan tata tertib dalam masjid kan. Jadinya di sinilah wujudnya program ini bagi keluarga-keluarga yang lain yang merasa keinginan membawa anaknya ke masjid ini, dan bukan hanya sebab hukumkah dijatuhkan diwajibkan, tapi merasakan komuniti. Ingin membina komuniti dan menyokong visi negara zikir. Itulah sebabnya kami mewujudkan program ini. Jadi aktiviti ini berlangsung semasa bulan Ramadan. Yes. Jadi apa antara reaksi para ibu bapa bila anak-anak mereka dan juga orang awam bila mereka ini dibawa dengan mengikuti projek yang diadakan ini? Alhamdulillah, dari ibu bapa mereka sangat-sangat terharu dan bersyukur kerana anak mereka diberikan peluang ke sana, dan mereka pun terasa amat bahagia melihat anak-anak mereka pun gembira di dalam masjid ini. Dan dari orang awam pun alhamdulillah, pihak masjid, pihak jemaah dan orang-orang ramai sangat-sangat memberikan banyak sokongan, dan alhamdulillah mereka juga terharu kerana mereka sering berkata saya dan saya punya ahli jawatan kuasa, kalau anak-anak yang syurga ni boleh pergi ke masjid dengan secara gembira, apakah lagi orang yang kami yang dikira sempurna anggota badan. Jadinya mereka terasa jadi inspirasi melihat kanak-kanak autism ini ada kesukaan. Iski orang Melayu iski orang akan datang sebab senyum, ketawa dan macam tempat tu baru bagi mereka. So program ini for us is very successful, dan kami very happy lah dengan kejayaan so far.
Alhamdulillah. Jadi ia perlu didedahkan sebenarnya anak-anak seperti ini di tempat orang awam. Dan juga ya Puan ya, bila kita ni membawa anak-anak seperti yang keluhan daripada ibu bapa untuk membawa anak-anak, kalau diorang kan ke masjid tapi payah katanya, anaknya ni ada takut bola dan sebagainya, mungkin atau kurang pendedahan semasa awal-awal tu. Jadi setelah tu macam mana penerimaan anak-anak autism ini? Mereka lebih faham dan lebih diorang tu pulang yang mau, yang iski bila ke sana lagi. Bila ke mana, diorang tu pulang yang bertanya arah kami. Kami terpaksa ingatilah 2 kali seminggu sahaja dan ditanya kenapa ini tiap hari. Jadinya kami mesti memberitahu semasa ini sedikit-sedikit dulu dan nanti boleh lagi kerap lebih ke depan. Jadi kanak-kanak pun sekarang ni banyak bertanya soalan yang seperti anda boleh saya nak boleh buat ini sebab Allah anda suka macam tu. Jadinya lebih tahu dari betul dan salah dan lebih iski mau ikut ibu bapa. Ada yang cakap arah seperti anak saya, babu boleh kami jemaah macam tu. Jadinya rasa diri pun wah saya diingati untuk menunaikan solat ibadah. Jadi ia memang memberikan begitu harulah. Pasalnya sebagai ibu Indah kan tersangka anak-anak akan macam itu. So keluarga lain pun terasa macam benar-benar terharu sebab barang ini indah dalam pikiran diorang. Alhamdulillah ya. Jadi kalau tadi yang telah dikongsikan itu adalah merupakan projek yang diadakan di bulan Ramadan. Jadi adakah ini akan berterusan selepas Ramadan, Puan? InsyaAllah akan berterusan sehingga bila-bila. Kami akan sebab kejayaan ini menunjukkan kami yang perkara ini boleh dibuat. Dan kami ingin melibatkan sebanyak mungkin anak-anak autisma dan anak-anak syurga yang lain. Jadinya kami akan insya-Allah meneruskan selepas bulan Ramadan ini dan insya-Allah akan melibatkan juga kolaborasi dengan belia-belia masjid, dengan orang-orang masjid yang lain dan agensi yang lain. Tadi Puan Hana mengatakan ada berkembang maju, betul ya? Berkembang maju. Jadi untuk anak-anak autism ni, anak autisma. Tadi pun kami ada melihat satu package program daripada rakan di daerah Tutong. Kerana ibu bapa pun baru mengetahui kan setelah umurnya berapa tahun, kurang bercakap dan sebagainya. Tapi dengan berkat pendidikan yang mereka berikan, anaknya berjaya. Saya pun macam bila melihat, wah anak-anak macam mana sebenarnya boleh berjaya. Jadi apa yang Ketani sebagai masyarakat yang boleh berikan bantuan untuk anak-anak autisme? Pertama sekali adalah mesti menanamkan dalam diri atau ada keinginan untuk mau ambil tahu tentang autisme itulah contoh. Pasalnya kami sebagai Smarter Brunei atau persatuan-persatuan lain yang handle orang kelainan upaya atau autisme ni, kami memang sedaya upaya cuba untuk menyebarkan tentang kesedaran autisme ni, tapi kami harap ataupun mau collaborative effort both from us dan juga masyarakat untuk sama-sama mau mengambil tahu tentang autisme dan membuatkan satu environment yang accessible untuk diorang, yang accommodating untuk diorang. Pasal orang autism ni for all their life they've been taught to be to adapt to the environment, tapi why not Tani lagi punya peranan untuk mengaccommodate untuk diorang. So macam early education lah for us, macam mau tahu, do some research about autism and then macam just search about it, it's okay contoh. And then macam ask your friends yang ada, macam it's okay to ask contoh. Pasal at least macam they're part of the society as much as us, so we need to also be accommodating to them lah. And then if macam we know someone yang ada early signs, sometimes it's normal lah some people are takut. Macam kalau nampak the early signs satu macam should I ask for help? It's okay, you can ask for help. Macam alhamdulillah nowadays pada masa sekarang banyak sudah help
available, especially us. We're here to help anyone. All families, all parents with individuals with autism. Itulah. So kalau tadi melalui berita pun kami ada mendengar anak-anak autism ini semakin meningkat. Betul. Semakin meningkat. Jadi sebenarnya kesedaran ini bukan saja di lingkungan kepada ibu bapa dan juga keluarga di sekeliling Ketani dan pihak-pihak yang berkenaan. Tapi Ketani selaku masyarakat perlu ada kesedaran. Jadi sebab itulah nanti saya akan tanyakan bagaimana Ketani meningkatkan kesedaran untuk masyarakat lagi mengenai dengan ini. Jadi Ketani berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini nanti. Sikit lagi menangis. Salah satu sejarah Islam terbesar yang berlaku di bulan Ramadan adalah peristiwa turunnya Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman kepada umat manusia. Kelebihannya bagi orang-orang yang membaca Al-Quran antaranya ialah dinaungi dengan payung rahmat, dikelilingi para malaikat dan diturunkan Allah kepadanya ketenangan dan kewaspadaan. Diberikan mahkota kemuliaan pada hari kiamat kelak, memperolehi kedudukan yang tinggi di dalam syurga. Dan satu huruf Al-Quran yang dibaca mendapat satu pahala. Rebutlah peluang untuk meraih pahala membaca Al-Quran di bulan Ramadan yang mulia ini. Baik, kita kembali lagi dalam wawancara kita mengenai kesedaran autism sedunia. Kalau tadi saya tanyakan kepada Puan Hana bagaimana Ketani meningkatkan kesedaran khususnya kepada masyarakat mengenai dengan anak-anak yang autisme ataupun autism ini. So kalau dari dalam kalangan masyarakat, especially I would suggest orang mahasiswa-mahasiswi should start on making initiatives about menyebarkan kesedaran autisme ni, pasal dorang the youth kan belia. So macam dorang lagi macam they're surrounded by research they should take the opportunity, ambil opportunity ni, peluang ni untuk teruskan membuat kajian and so on, and then mencari cara, and dorang ni kreatif kan masa ni macam you must know how to market orang promote about macam what is autism apa. Masa ni lagi boleh senang social media ada senang. And internet apa. So menurut saya macam bukan mengatakan there's no excuse to not want to know about it, tapi sudah di hujung jari sudah benda tu macam tu And then kalau nampak kadang-kadang in public orang nampak macam anak ni macam tiba-tiba ada yang menangis atau tiba-tiba ni macam macam tu. Kadang-kadang macam memanglah sometimes tani nak pulang mau interfere, tapi maybe tani first and foremost mau tolong dulu, macam ada dapat dibantu macam macam tu. Misalnya the environment is not accommodating, for example it's very overwhelming, tolong family tu bawa dorang ke tempat lain ke apakah macam tu. Pasal macam it's just kami tak expect apa-apa from the masyarakat actually, tapi yang paling penting is for them to memahami saja. We don't expect masyarakat to know how to handle them, tapi just to fahami and accept them saja. Accept that they're just different saja. Betul sekali ya. Jadi pemahaman yang tepat ya daripada masyarakat dan juga berbagai pihak ini memainkan peranan penting ya dalam menangani mengenai dengan golongan autisme ini. Jadi Puan ya, mungkin ada penonton kita yang tertanya juanya. Mungkin boleh kongsikan kepada penonton kita ya antara tanda-tanda awal autisme ini. Jadinya dari pengalaman saya sebagai ibu, saya ada 5 orang anak. 3 daripadanya adalah autisme. Yang paling tua adalah 12 tahun. Yang paling kecil yang autisme adalah 4 tahun. Jadinya mereka semua mempunyai ciri-ciri lain dari kanak-kanak. Dan bukan ciri-ciri yang saya sebutkan ini semestinya akan ada arah anak-anak yang lain. Ada mungkin, ada yang tak ada mungkin. Jadinya macam seperti anak saya yang
pertama. Dia tidak pandai bercakap sampai umurnya 7 tahun. Sekarang ni dia nak berhenti bercakap. Tapi dia mulanya macam pada umurnya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Satu patah pun payahkan keluar. Susah mau cakap. Nada Indah cakap ibu, ayah ke, babu, bapa, makan, minum susu. Kalau ada pun cakap makan bukan secara keluarnya jelas. Macam dia kata orang masih macam baby talk. Satu lagi anak saya yang tua, ia punya ciri-cirinya ia memang berlari ke dalam satu bilik itu dari satu ujung kata orang tua-tua saya menyukat jalan raya. Sebab ada macam sebab dia buat macam itu kan, dan tidak ada fokus. Jadinya dipanggil nama pun tidak paling. Saya panggil nama dia, dia macam indah kedengaran. Indah macam, menyauti lah menyauti, indah tulis apa. Itu salah satu cirinya lah. Anak saya yang kedua, ciri-cirinya lain. Dia ikut semua perkembangan awal kanak-kanak yang sepatutnya. Tapi pada umur 2 tahun terbantut. Berhenti. Tidak lagi tepuk tangan, cakap clap hands, tepuk tangan, tak ikut. Dulu ada imitasi, mau ikut. Dulu cakap macam mana senyum, dia ikut senyum. Tapi sudah mencapai umur 2 tahun, terbantut. Jadinya ini juga salah satu ciri-ciri yang kata orang common, yang memang banyak ibu bapa kalau datang kepada Persatuan Semata Brunei pun cakap masa umurnya 2 tahun 3 tahun dia okey. Terus mengejut, terbantut. Jadi kami pun tidak pasti mengapa terjadi begitu, tapi memupukkan dalam hati saya adalah ini kuasa Allah Taala dan saya lah orang terpilih, jadi saya harus menolong anak saya secara to my best abilities lah, macam tu. So itu anak saya yang 2 orang yang tua. Jadinya anak saya yang nombor 4 ini ciri-cirinya lain lagi. Lain lagi karakternya. Pasalnya ni saya dapat tahu dari umurnya 9 bulan. Nampak ciri-cirinya dari 9 bulan. Tapi sebagai ibu saya memupukkan, mungkin saya yang terlampau uri. Tapi saya tengok saja, dan saya perhatikan. Jadi pada 9 bulan saya ada 2 orang anak yang dikatakan perkembangannya adalah secara normal. Lain pada 9 bulan itu. Sebab anak saya yang seorang pada 9 bulan, masa baby, dia dipanggil sudah mula faham. Dia ada eye contact, dia ada attention, dia ada kefahaman bila bercakap. Anak saya yang nombor 4 ini, bila saya pada 9 bulan itu saya panggil nama dia, sudah mula tidak menyaut, tidak tengok, diberikan buku untuk membaca ke apa dengan sama-sama, dia tidak respon, menunjukkan minat. Seperti dia tidak menunjukkan minat. Dan pada umurnya 1 tahun 2 bulan, dia mula mengeluarkan tantrum yang Indah kata orang kalau Indah faham autisma ini macam datangnya Indah tahu dari mana. Indah tahu penyebabnya. Tapi sebenarnya kalau sudah faham lebih mendalam pada autism ini, yang kemarahan, yang tantrum ataupun yang kami lebih panggil meltdown di Semata Brunei adalah kami faham kenapa. Jadinya mereka mungkin terlampau overstimulated, terlampau overwhelmed, ataupun mungkin ngalih, mau tidur, mau makan, tapi tidak pandai mengatakan arah kami, tidak pandai mengekspreskan apa keperluan mereka. So dari situ saya tahu anak saya sebelum dia 18 bulan sudah yang dia ada autisma. Jadi itu antara pengalaman Puan sendiri dengan 3 orang anak yang mengidap autisma ni dengan berlainan karakter. Sebenarnya menarik untuk dibincangkan, tapi kerana kesuntukan masa, antara harapan Puan sendiri untuk Persatuan Semata Brunei dan orang awam sempena Hari Kesedaran Autism sedunia ini. Simple saja. Saya punya harapan kepada orang ramai adalah memahami dan menerima dan mengappreciate anak-anak kita ni seperti mereka ada. Mereka bukan sempurna, tapi kami sebagai manusia pun tidak sempurna. Mereka ada istimewa sebenarnya bagi saya. Correct. Puan Ana sendiri. Kalau saya sama macam Puan Didi tadi, and also
kami sebagai masyarakat should also memberi peluang untuk diorang ni untuk merealisasikan potensi diorang, pasal there again orang special kan, they also have special abilities juga. Yes, so yeah. Alhamdulillah. Itulah antara penjelasan dan juga penerangan daripada dua tetamu kita ya. Apapun terima kasih kepada Puan Sharifah Adila Surya binti Malai Haji Abdullah dan juga kepada Puan Hana Adibah binti Haji Awang yang telah berkongsi kepada kita mengenai dengan Hari Kesedaran Autisma Sedunia. Terima kasih Puan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.